Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zuhaimi bin Muhammad Sori, Presiden Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia. Jadi pada hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan homestay yang berada di Malaysia. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana kita biasa dengar nama-nama homestay yang berada di seluruh sekeliling kita. Jadi homestay yang sebenarnya adalah merupakan homestay yang dibangunkan oleh Motek, yang didaftarkan di bawah Motek, adalah homestay yang berteraskan kepada community based tourism dan berkonsepkan kepada pengalaman ataupun experience. Jadi untuk sampai kepada sesuatu homestay yang berdaftar dengan Motek bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi memerlukan iltizam dari satu komuniti yang mempunyai sekurang-kurangnya untuk dulu 10 orang. Jadi kebiasaannya kita akan mendapatkan lebih dari 10, lebih kurang 15 atau 20 orang untuk bersama-sama di dalam satu komuniti mewujudkan komuniti homestay. Prosesnya dah bermula daripada pemeriksaan awalan, kemudian kursus, pemeriksaan lagi sekali dan sehinggalah lulus. Jadi proses yang panjang ini juga melibatkan selain daripada Motek, melibatkan juga agensi-agensi kerajaan yang lain seperti infra, pihak berkuasa tempatan, pejabat daerah, kesihatan dan banyak lagi, bomba dan sebagainya. Jadi dengan kelulusan daripada semua pihak tersebut ini, maka lahirlah homestay yang berdaftar di bawah Motek. Jadi pada hari ini kita dapat lihat, kita dapat dengar banyak yang menggunakan nama-nama jenama-jenama homestay di luar sana yang terletak di kawasan-kawasan perumahan, di kondominium dan banyak lagi. Jadi ini bukanlah konsep asal sebenarnya yang telah diwujudkan oleh Motek. Konsep yang sebenarnya atau konsep asal yang diwujudkan oleh Motek untuk membangunkan suatu homestay ini adalah melibatkan satu komuniti. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada hari ini dari tahun 90-an sehinggalah pada tahun 2020 ini kita ada sebanyak 219 kluster homestay. Kluster bermaksud dalam satu kluster mungkin ada satu kampung atau dua kampung ataupun tiga kampung atau banyak lagi. Jadi apabila mereka ini bergabung di dalam satu kluster, maka lahirlah satu kluster homestay yang telah dijenamakan dan di bawah Motek ni. Jadi dalam 219 kluster ini kita ada 4,210 orang pengusaha di seluruh negara pada hari ini. Dan pendapatan ataupun collection yang telah dibuat dari seluruh negara pada tahun 2019 berjumlah lebih daripada 29 juta ringgit. Dan pelancong-pelancong yang ramai datang ke dalam negara dari luar adalah antaranya dari China, Japan, Korea, Singapura dan banyak lagi. Namun begitu, pelancong yang paling ramai datang ke homestay adalah merupakan pelancong-pelancong domestik. Jadi pada hari ini saya menyeru kepada semua kita untuk sama-sama untuk membantu membangunkan pelancongan luar bandar ini dengan datang ke homestay. Jadi kalau dulu kita dapat ramai pelajar-pelajar ataupun orang persorangan yang datang, kumpulan datang untuk ke homestay. Homestay bukan hanya bermaksud kita menginap di homestay. Homestay sebenarnya, konsep homestay tersebut berasaskan pada pengalaman. Antara pengalaman yang boleh didapati di homestay adalah seperti menori getah, kelapa sawit, ke sawah padi, mungkin ke satu kampung tersebut mempunyai air terjunnya sendiri, sungainya sendiri, gunung ganangnya dan banyak lagi pengalaman yang boleh diperolehi apabila kita datang ke homestay. Jadi marilah kita ramai-ramai datang ke homestay untuk bersama-sama merasai pengalaman yang tidak dapat kita rasai di tempat-tempat lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, selain daripada itu, berdasarkan kepada bajet 2021 yang kita baru dengar pada ketika ini, homestay adalah antara sama juga seperti lain-lain entiti perniagaan di dalam negara maupun di luar negara yang terjejas teruk akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi dari awal tahun sehingga ke hari ini, kita memang tidak mendapat ramai pelancong yang datang ke tempat kita. Mungkin pada bulan 1 dan bulan 2 2000 setiap tahun, pada bulan Januari dan bulan Februari biasanya pelancong tidak akan ada pergerakan ke homestay. Namun bermula dari bulan 3 sehingga ke hujung tahun, itu adalah antara tempoh yang melibatkan pergerakan pelancong.
Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, maka kita terhenti di situ. Dan begitu juga dengan apabila MKM mengeluarkan SOP-nya, antara larangannya ialah tidak boleh menginap di homestay yang berada di dalam negara. Tuan-tuan dan puan, selain daripada itu, boleh. Maksudnya boleh menginap di kampung stay ataupun yang lain-lain. Jadi dalam bajet 2021 yang kita baru-baru dengar ini, tidak nampak secara jelas pendekatan ataupun peranan yang akan dia dimainkan oleh pihak kerajaan untuk membantu homestay yang berada di kawasan luar bandar. Jadi saya menyeru supaya pihak kerajaan mengkaji semula bajet yang telah dibentangkan ini, antaranya memberikan bantuan one-off kepada seluruh peserta homestay yang berada di negara ini. Sebab dari bulan Mac sehingga ke hari ini, apa sahaja yang diberikan atau diumumkan, pakej-pakej rancangan dan sebagainya, tidak dapat dinikmati oleh peserta-peserta homestay di seluruh negara. Dan satu lagi ialah untuk memberikan sedikit subsidi yang bermaksud mungkin berbentuk rancangan kepada pelajar-pelajar ataupun orang yang telah pension, pensioner untuk datang melancong di homestay one to one. Sekiranya perbelanjaan pakej tersebut yang disediakan di homestay RM300, mungkin pihak kerajaan boleh mengeluarkan perbelanjaan RM150 untuk membantu bersama-sama merealisasikan untuk melonjakkan semula industri pelancongan luar bandar ini. Dan RM150 yang diberi oleh kerajaan itu sebut bukan hanya terus pergi kepada pihak homestay sebenarnya. Jadi sebenarnya daripada rumah mau nak keluar ke homestay dan juga balik semula ke rumah pelancong-pelancong ini, di antara di tengah-tengah tu terdapat perkara-perkara yang akan dibelanjakan oleh pelancong-pelancong tersebut tadi. Antara contohnya nak isi minyak kereta, untuk pergi makan, minum dalam perjalanan, bahan-bahan dan banyak lagi yang terlibat. Jadi ini akan menggerakkan semula ekonomi yang berada di dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, evolusi daripada homestay tadi adalah kampung stay. Kampung stay adalah merupakan satu perkara baru yang berada di dalam homestay tersebut tersendiri. Bermaksud penginapan pelancong berada tidak sama dengan tuan rumah. Mungkin annex, mungkin sebiji rumah di bersebelahan dengan rumah pengusaha homestay ataupun chalet. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada pilihan pada hari ini. Sama ada untuk datang mengerasai pengalaman homestay tersebut dengan menginap di homestay ataupun menginap di kampung stay ataupun tidak menginap. Sebab core business kita adalah pengalaman. Jadi saya rasa setakat itu saja yang boleh saya sampaikan pada kali ini. Kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.